Pengenalan kajian. Pada masa kini, peningkatan pembuatan bata yang bermutu tinggi telah menjadikan bata salah satu bahan binaan yang sering digunakan dalam industri pembinaan. Bata ini juga diperbuat daripada beberapa jenis bahan mentah yang utama seperti tanah liat, pasir, dan simen. Dan contoh bata yang sering dihasilkan dan digunakan ialah bata tanah liat, bata simen, dan blok simen. Namun, kekurangan bahan mentah dan kos yang tinggi dalam pembinaan pada masa kini menyebabkan setengah pihak mencari alternatif lain untuk menjimatkan kos dan mendapatkan keuntungan lebih. Terdapat juga beberapa kajian yang menggantikan separa simen dalam penghasilan bata di mana kajian-kajian tersebut menunjukkan kesan positif yang boleh digunakan sebagai bahan binaan kejuruteraan awam. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji sifat-sifat kejuruteraan dalam penghasilan bata tanpa bakar dengan menggunakan abu tongkol jagung dan abu kelapa sawit sebagai bahan ganti separa simen. Pernyataan masalah. Pertama, bahan mentah dalam pembinaan semakin berkurang. Kedua, pembuangan sisa abu kelapa sawit semakin bertambah. Ketiga, belum ada kajian yang dibuat dalam menentukan di antara abu tongkol jagung dan abu kelapa sawit yang mana merupakan bahan yang baik digunakan sebagai bahan ganti separa simen. Objektif kajian. Pertama, menghasilkan bata tanpa bakar dengan menggunakan abu tongkol jagung dan abu kelapa sawit sebagai bahan ganti separa simen. Kedua, menguji kekuatan mampatan. Ketiga, menguji kadar resapan air. Keempat, menentukan ketumpatan bata. Skop kajian. Pertama, menghasilkan sampel menggunakan reka bentuk campuran jadwal berikut. Kedua, menghasilkan bata bersaiz 215 mm darab 102.5 mm darab 65 mm. Ketiga, menguji kekuatan mampatan, kadar resapan air, dan menentukan ketumpatan ke atas cube sampel bersaiz 50 mm darab 50 mm darab 50 mm. Semua kerja lapangan dijalankan di Makmal Konkrit dan Geoteknik Politeknik Kota Kinabalu. Metodologi berikut adalah cetak alir bagi proyek ini. Pertama, pengumpulan bahan. Bagi abu tongkol jagung, ia didapati daripada gerai yang menjual jagung di Tanjung Lipat Likas. Bagi abu kelapa sawit, ia dibeli daripada kilang kelapa sawit Pitas Palm Oil Sindiran Berhad yang sudah sedia abu. Bagi bahan lain seperti simen dan kuari, ia didapati dengan membeli daripada kedai hardware Sepanggat. Seterusnya, pemprosesan bahan. Untuk tongkol jagung, selepas ia dikumpul, ia dikeringkan dengan jemur di bawah cahaya matahari. Selepas itu, ia akan melalui proses pembakaran secara terus hingga menjadi abu. Setelah menjadi abu, ia diayak menggunakan sip untuk mendapatkan saiz seperti simen. Seterusnya, pemprosesan bagi abu kelapa sawit. Ia juga diayak menggunakan sip untuk mendapatkan saiz seperti simen. Kemudian, pemprosesan penghasilan sampel, yaitu saiz sampel 50 mm darab 50 mm darab 50 mm sebanyak 36 cube sampel. 12 daripadanya adalah bata kawalan, 12 lagi bagi bancuan 2 dan 12 lagi bagi bancuan 3. Akhir sekali, pengujian ke atas sampel. Pertama, pengujian ketumpatan ke atas setiap sampel yang dihasilkan. Kedua, pengujian kadar resapan air ke atas 3 sampel bagi setiap bancuan. Sampel-sampel tersebut akan direndam selama 24 jam. Ketiga, pengujian mampatan juga ke atas 3 sampel bagi setiap bancuan dengan mengikut tarikh 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Dan ini adalah bata yang dihasilkan bagi bata bersaiz sebenar, yaitu 215 mm darab 125 mm darab 65 mm bagi ketiga-tiga bancuan. Seterusnya, hasil dapatan kajian. Berikut merupakan graf kekuatan mampatan. Pengujian kekuatan mampatan pada hari ke-7 mendapati hanya sampel dengan 100% simen sahaja yang melepasi spesifikasi piawaian British Standard, yaitu nilai kekuatan mampatan adalah 9.75 Nm². Namun bagi sampel dengan 70% simen, 5% abu tongkol jagung, 25% abu kelapa sawit yang mempunyai kekuatan mampatan 6.75 Nm² dapat digunakan sebagai bahan binaan kerana ia melebihi 5 Nm² kekuatan mampatan yang diperlukan oleh industri pembinaan. Pengujian kekuatan mampatan pada hari ke-14 pula mendapati hanya sampel dengan 100% simen sahaja yang melepasi spesifikasi piawaian, yaitu nilai kekuatan mampatan adalah 9.6 Nm². Manakala sampel dengan 70% simen, 5% abu tongkol jagung, 25% abu kelapa sawit yang mempunyai kekuatan mampatan 5.25 Nm² boleh digunakan sebagai bahan binaan kerana ia melebihi 5 Nm² kekuatan mampatan yang diperlukan oleh industri pembinaan. Pengujian kekuatan mampatan pada hari ke-28 pula mendapati kesemua sampel bata melepasi spesifikasi piawaian British Standard, yaitu kekuatan mampatan bata melebihi kekuatan mampatan minimum, yaitu 7 Nm². Berikut merupakan graf purata kadar resapan air, di mana pengujian kadar resapan air mendapati semua sampel bata bagi semua jenis bancuan melepasi spesifikasi piawaian Indian Standard, yaitu kadar resapan air tidak melebihi 20% berat bata kering. Berikut merupakan graf purata ketumpatan.
Pengujian penentuan ketepatan bata mendapati kesemua sampel bata untuk semua jenis bancuan telah melepasi spesifikasi piawaian yang telah ditetapkan, yaitu 1.100 hingga 2.000 kg/m3. Seterusnya kesimpulan. Berdasarkan hasil daripada keputusan yang diperoleh, jelaslah ia telah memenuhi semua adjektif yang perlu dicapai. Secara kesimpulannya, dalam kajian ini, abu tongkol jagung dan abu kelapa sawit telah berjaya dijadikan sebagai bahan ganti spara-simen untuk menghasilkan bata tanpa bakar dengan proses yang telah dijalankan. Selain itu, penggunaan abu tongkol jagung dan abu kelapa sawit ini adalah hampir menyamai ciri-ciri simen Portland biasa yang biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat bata simen tanpa bakar. Pada keseluruhannya, penggunaan abu tongkol jagung dan abu kelapa sawit sebagai bahan ganti spara simen untuk membuat bata tanpa bakar adalah sesuai dan juga memenuhi spesifikasi. Malah dari segi kos, bahan-bahan ini adalah murah dan mudah untuk didapati. Sekian, terima kasih.